واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam ini masuklah pengajian kita kali yang ke-185, syarahan kitab cinta yang ke-42. Kita masih lagi dalam topik tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah, dan dalam masa yang sama itulah tanda-tanda dia dicintai oleh Allah. Tanda-tanda kita mencintai Allah itu adalah tanda Allah mencintai kita juga. Sama. Kerana pada hakikatnya hanya ada satu cinta sahaja, iaitu cinta Allah sahaja. Jadi hadirin yang dimuliakan, setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Bahkan Allah sendiri pun ada tanda-tandanya. Antaranya tanda-tanda pada alam ini. Sebab itulah dengan melihat alam, dengan memikirkan tentang alam ini, maka kita dapat tahu Allah ni ada, Allah berkuasa, dan seterusnya lah. Berdasarkan tanda-tanda yang ada pada alam ini. Jadi bagi orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai oleh Allah pun, dia ada tanda-tanda dia. Setakat ini yang sudah kita hurai. Antaranya, jika benar orang tu dia mencintai Allah, dia tidak membenci kematian. Allah campakkan, masukkan perasaan dia tidak membenci kematian dalam diri dia. Sebab dia faham untuk bertemu dalam pertemuan agung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti melalui satu pintu, satu jambatan yang namanya kematian. Selagi dia tak lalui pintu ataupun jambatan itu, dia tak akan dapat nak betul-betul bertemu, berhadapan dengan Allah. Jadi apabila seseorang itu cinta akan Allah, Allah akan lorongkan dia supaya dia tidak membenci kematian. Cuma dia minta dipanjangkan umur supaya dia boleh buat lebih persediaan agar pertemuan dia dengan Allah nanti lebih selesa lagi. Sebab itu dia minta dipanjangkan umur, bukan kerana dia tak mahu kepada mati tu. Seterusnya, tanda seseorang itu mencintai Allah ialah dia suka untuk berjuang pada jalan Allah, dan dia suka untuk mendapatkan syahid. Seterusnya, jika seseorang itu benar-benar mencintai Allah, dia akan berusaha nak mendahulukan Allah berbanding yang lain-lain. Dia akan berusaha untuk meninggalkan maksiat, bahkan dia membenci maksiat. Seterusnya, tanda suka akan Allah, cinta akan Allah. Orang itu dia, Allah lorongkan dia supaya dia suka untuk berzikrullah. Zikir Allah maksudnya ingat akan Allah. Dia rasa seronok, rasa terindu-rindu, rasa suka nak berzikir, nak ingat akan Allah. Seterusnya lagi, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, dia suka dengan Al-Quran, kitab Allah, kalam Allah. Dia suka nak bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Selain itu, jika benar seseorang itu mencintai Allah, dia ni suka, cinta akan Nabi. Bukan sekadar cinta akan Nabi itu, tapi juga sunnah-sunnahnya. Jika seseorang itu benar-benar mencintai Allah, Allah lorongkan dalam hati dia suka nak tambah amal-amal sunat, dan dia suka nak menghidupkan malam, nak berkhilwah, nak bermunajat kepada Allah. Yang ni yang akan kita sentuh malam ini. Jadi setiap sesuatu tu dia ada tanda-tanda dia. Allah sendiri pun ada tanda-tanda dia, dan orang-orang yang mencintai Allah ada tanda-tanda dia. Berbicara tentang tanda-tanda ni, teringat petua orang zaman dulu-dulu lah. Zaman sebelum ada senjata api lagi. Apabila masuk ke satu-satu kampung, kalau kita tengok di kampung tu, orang tua pun ada, budak-budak pun ada bermain, orang-orang perempuan pun ada, orang lelaki pun ada,
InsyaAllah kampung tu okey untuk kita lalui. Tapi apabila kita sampai satu kampung, walaupun penduduk kampung tu semua macam biasa saja. Yang duduk kedai kopi, duduk kedai kopi. Yang duduk di beranda rumah, duduk beranda rumah. Yang tengah berkebun, dia berkebun. Tengah berniaga, dia berniaga. Tapi semua lelaki. Orang perempuan tak ada. Orang tua-tua tak ada. Budak-budak pun tak ada. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda boleh jadi mereka ni musuh. Sebab tak ada, budak kecil tak ada, orang perempuan tak ada, orang tua-tua tak ada. Tapi nampak macam biasa. Jadi itu tanda-tanda. Mungkin kita nak kena ambush di situ. Jadi setiap sesuatu itu ada tanda-tanda dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula kita imbas sikit perkongsian yang lalu. Antara yang kita sentuh, apabila kita ni benar-benar sedang dilamun cinta akan seseorang, sudah tentulah kita akan berusaha nak dahulukan apa yang orang tu suka berbanding dengan apa yang kita suka. Kita tak dapat pun tak apa, asalkan orang yang kita cinta tu dapat. Kita sanggup berkorban. Jadi kita sanggup korbankan kesukaan kita untuk mendapatkan kesukaan orang yang kita kasih. Itu dengan makhluk. Dengan Allah pun sepatutnya macam itu, bahkan lebih lagi. Jika benar kita ni mencintai Allah, tentulah kita akan berusaha nak mendahulukan apa yang Allah suka berbanding dengan apa yang kita suka. Kita akan sanggup korbankan kesukaan kita tu untuk penuhi kesukaan Allah. Kalau seseorang tu cinta Nabi Muhammad, dia seboleh-bolehnya nak dahulukan Nabi Muhammad berbanding dengan diri dia sendiri. Saya nak bawa satu kisah tentang seorang sahabat Rasulullah SAW. Macam mana cintanya dia kepada Nabi. Namanya Khubayb bin Adi. Ada kisah dia, Khubayb bin Adi ni. Ini kisah ni daripada sirah Nabi. Satu ketika Rasulullah SAW dia mengutuskan 10 orang sahabat dia untuk pergi berdakwah, mengajarkan Islam kepada satu kaum lah. Dan mereka ni dihantar dalam keadaan senyap-senyap. Ni secret service lah. Sebagai mata-mata, sebagai perisik, macam tu lah. Senyap-senyap supaya orang-orang musyrik di Mekah tu tak tahu. Sekiranya mereka tahu, mereka mungkin akan tangkap ke, bunuh ke. Masa ni Nabi Muhammad dah hijrah ke Madinah dah. Disebabkan ada kabilah yang nak tahu tentang Islam ni, Nabi Muhammad pun hantar 10 orang. Boleh kata misi rahsia lah. Sungguh pun misi itu misi rahsia. Dengan takdir Allah juga, musuh dapat cium. Dapat cium kata ada khabar-khabar yang sampai. Jadi mereka ni cari. Atau orang Islam nak hantar sekumpulan pendakwah, mereka cari. Mereka hantar lebih kurang 100 orang pemanah. Nak mengendap. Berisiklah cari di mana dia 10 orang. Mereka tak tahu berapa orang. 100 pemanah nak cari mana dia rombongan dakwah yang Nabi Muhammad hantar. Dia mereka cari yang 10 orang ni pun pandai. Mereka pandailah menyelit. Sungguh pun macam tu, dengan takdir Allah juga. 100 orang pemanah ni mereka terjumpa buah kurma. Ada buah kurma jatuh. Buah kurma ni bekalan 10 orang ni tadi. Entah macam mana, dengan takdir Allah lah, jatuh buah kurma ni. Jadi mereka ni bila tengok buah kurma ni, mereka kenal buah kurma ni Madinah punya buah kurma. Maksudnya rombongan yang dihantar oleh Muhammad tu ada di sini. Mereka cari. Cari, akhirnya jumpa. Jadi 10 orang nak lawan dengan 100 orang tak termampu lah. Tambahan pula 10 orang ni dia dalam misi dakwah, perisikan. Dia mungkin senjata pun tak bawa banyak. Yang 100 orang ni lengkap, pemanah pula. Jadi bertembunglah kedua kumpulan ni. Yang 10 orang sahabat Nabi diketuai oleh Hashim nama dia. Mereka ni berlindung di tempat yang tinggi, cari kawasan yang tinggi sikit. Itu memang strategi peperangan lah. Biasanya siapa yang duduk di kawasan yang lebih tinggi, dia lebih selesa nak berhadapan dengan orang yang dari bawah. Sebab tu dalam perang Uhud tu,
Nabi Muhammad dipesan kepada sahabat dia, pasukan pemanah duduk atas bukit Uhud ni, jangan turun apa pun berlaku. Tapi mereka tak sabar kan, nampak macam nak mendang dah, dia turun. Itu yang penyebab kalah dalam perang Uhud tu. Jadi dalam peperangan, kawasan tinggi, kawasan yang strategik lah. Itu dalam teori peperangan. Sama juga bila bertemu dengan musuh, kita akan cari kawasan yang kita boleh duduk membelakangkan matahari, supaya kita tak terkena silau matahari, biar musuh yang kena silau matahari. Itu strategi perang lah. Jadi para sahabat yang 10 orang ini, mereka lari ke tempat tinggi dan bersedia nak lawan. Yang 100 tadi bila dia dah kepung, mereka tawarkan serah diri. Kalau kamu serah diri, kami tak buat apa-apa. Janji dia macam tu. Tapi yang Hashim tadi dia tak percaya. Dia kata daripada duduk bawah kamu, lebih baik kami lawan. Jadi mereka lawan. Lawan, mati 7 orang. Termasuklah Hashim. Tinggal 3 orang. Dalam 3 orang ni, salah seorang tu nama dia Khubayb. 1 orang lagi nama dia Zaid. 1 orang lagi nama Abdullah. Dah ditangkap 3 orang ni. Yang Abdullah ni dia tak puas hati. Dia tengok kawan-kawan dia dah mati dah. Dah ditangkap pun dia melawan pula. Dia melawan dan dia pun dibunuh. Kata sebahagian pengkaji, dia diseret lah. Diseret sana, seret sini, mungkin dengan kuda kot. Akhirnya dia mati. Mati syahid lah. Tinggal 2 orang, Khubayb dengan Zaid. Khubayb dengan Zaid ni dibawa ke Makkah, dijual sebagai hamba lah. Siapa yang nak bayar. Kebetulan Khubayb ni dalam perang Badar dulu, dia ada bunuh 1 orang besar lah Mekah, nama dia Haris. Anak-anak Haris ni, keluarga dia beli Khubayb. Dia nak balas dendam ni, apa beli dengan harga yang mahal, beli siksa dulu. Tak bunuh apa, siksa. Dah siksa apa lebih kurang, kemudian letak di satu rumah, dirantai. Dalam rumah tu ada bekas hamba. Keluarga Haris ni, mereka dulu ada hamba, tapi hamba tu mereka dah merdeka dan ke macam mana kan tak. Yang Khubayb tadi dia letak di rumah tu, rantai rumah tu. Mereka cadang nak bunuh lah tu. Tapi Khubayb ni dia baik. Sampaikan orang perempuan di rumah tu pun dia akui Khubayb ni baik. Dan yang dia paling heran, dia nampak Khubayb makan anggur. Sedangkan Khubayb tu dia kena ikat. Dari mana datang anggur tu tak tahu. Dan di Mekah dan kawasan sekitar dia masa tu tak ada anggur, bukan musim dia. Jadi tak tahulah, keajaiban lah kan. Dia boleh makan anggur dalam keadaan macam tu. Jadi sebabkan Khubayb ni baik, satu hari dia minta pisau kecil. Mungkin dia nak bercukur ke, potong rambut ke apa kan. Yang perempuan ni bagi pisau. Lepas dia bagi pisau tu, biarlah, sebab kontur berikat. Kemudian baru dia teringat anak perempuan dia, budak kecil. Budak kecil lah, rasa anak perempuan tu, ada tertinggal dalam rumah tu. Kita habis dah, dapat kat Khubayb dah. Dia pun menyerbu lah, pergi kat Khubayb tu. Tengok-tengok budak tu ada di atas ribaan Khubayb. Sedang Khubayb duk pegang pisau tu. Khubayb tanya, kamu takut aku apa-apakan budak ni ke? Jangan risau, aku tak buat apa-apa. Jadi baik, dia akui Khubayb ni satu orang yang baik. Dia sampailah harinya, kaum keluarga Haris ni nak bunuh Khubayb. Jadi nak bunuh dia tu, mereka takutkan dia lah. Kamu nak tahu Zaid, kan mereka ditangkap 2 orang yang masih hidup kan. Zaid dah kena bunuh dah, dia kena sulah, mati dah Zaid. Mereka sangkakan Khubayb ni takut lah. Dia tak heran pun. Dia tak heran. Jadi mereka pun bawa Khubayb keluar daripada tanah haram. Sebab mereka ni hormat, walaupun orang musyrik kan, dia hormat tanah haram tu. Bawa keluar dari tanah haram, nak bunuh di sana. Mereka salib dia sana. Sebelum disalib tu, dia minta kebenaran nak sembahyang 2 rakaat. Ya, boleh nak sembahyang 2 rakaat? Mereka bagi. Dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang pun dengan cepat. Habis-habis sembahyang dia cakap, kalau boleh aku nak tambah lagi sembahyang ni.
Tapi nanti kamu kata aku takut nak mati pula. Aku tak takut mati. Dia kata macam tu lah. Jadi aku sembahyang 2 rakaat saja. Jadi dia pun disalib. Bila disalib, dia kata orang dipanah lah, dilembing lah, macam-macam lah. Sebelum dia mati tu, orang-orang tu ada tanya kat dia, katakanlah tempat kamu sekarang ni ditukar dengan Muhammad, kamu setuju tak? Dia kata tukar dengan Muhammad, tak boleh. Nabi Muhammad tercucuk duri sikit pun aku tak sanggup. Aku ganti tempat dia tak apa. Macam tu lah dia cakap. Dia punya sayang kat Nabi Muhammad tu. Dia sanggup lebihkan Nabi Muhammad. Dia mati pun tak apa. Kalau kata Rasulullah ni tercucuk duri sikit pun dia tak sanggup, dia kata. Jadi mereka pun bunuhlah dia. Sebelum dia mati tu, diriwayatkan dia tengok keliling tu tak ada orang Islam, tak ada lah. Jadi dia kata tak ada siapa-siapa yang boleh sampaikan salam aku kepada Rasulullah. Jadi dia doa kepada Allah, ya Allah engkau sampaikan salam aku kepada Rasulullah. Dan salam dia sampai. Walaupun masa tu Rasulullah duduk di Madinah. Rasulullah dia dapat cerita tu. Dia jawab salam tu dan dia hantar 2 orang perisik pergi cari Khubayb. Dia kata Khubayb ni nak kena bunuh orang ni. Dia sampaikan salam kat aku. Akhirnya Khubayb ni dibunuh lah. Dibunuh. Kata setengah riwayat lagi, sebelum dibunuh tu ada burung-burung yang memakan bangkai. Tapi selepas dia dibunuh, burung-burung pun pergi, tak makan pun bangkai dia. Dan wajah dia ni bila nak dipalingkan daripada Kaabah tu, dia tak berpaling. Ini kata sebahagian riwayat. Ini cerita sirah. Jadi dia nak kata tepat betul tidak jugalah. Sirah. Datanglah 2 orang perisik. Selepas dipancang dia pun dah mati dah. Dijaga, lebih kurang 40 orang jaga keliling tu. Tapi 2 orang perisik Nabi Muhammad tadi berjaya masuk, turunkan Khubayb, bawa lari. Nak bawa balik ke Madinah lah kot. Sungguh pun macam tu. Di pertengahan jalan, mereka ni hampir-hampir tertangkap oleh pasukan yang mengejar. Mereka dapat tahu, Khubayb hilang. Walaupun terlepas tadi, tapi mereka sedar dengan cepat dan hantar pasukan kejar. Masa duk kejar tu, yang 2 orang ni kata kalau kita tak letak Khubayb ni, kita akan kena tangkap. Mau tak mau, mereka terpaksa letak Khubayb. Bila mereka dah lari jauh sikit dah, berpaling ke belakang, tengok mayat tu tak ada. Jadi Khubayb ni orang bagi gelaran kat dia, ditelan bumi. Gelaran dia tu mungkin ditelan oleh bumi lah. Yang ketua dia tu pula, yang Hashim, yang mula-mula mati tadi tu, rupa-rupanya dalam perang Badar dia ada bunuh 1 orang juga. Jadi ada 1 orang perempuan di Mekah, dia tawarkan hadiah yang tinggi, siapa-siapa yang boleh bawa balik kepala Hashim. Sebab apa? Dia dah bernazar dah, dia nak minum arak di dalam tengkorak tu, kepala Hashim tu. Sampai setara tu nak minum arak dalam tu. Jadi yang pejuang-pejuang Quraisy ni, musyrik ni, mereka berebut-rebut lah nak pergi potong kepala Hashim ni kan. Tapi bila nak pergi ke badan Hashim, dia ada lebah. Macam lebah lah duduk berkerumun di situ, siapa tak boleh dekat. Jadi mereka kata tak apa, sehari petang lah kita pergi ambil. Ni masa mula-mula kena bunuh ni, sehari petang lah kita ambil. Sebelum sampai petang tu banjir turun, dan air banjir tu bawa lari jasad dia tu. Sebab kata riwayat, sebelum dia mati tu dia dah berdoa dah. Dia kata, ya Allah, jangan kau bagi peluang kepada kaum-kaum ni musyrik ni sentuh aku. Jadi mayat dia pun hilang macam tu saja. Ini cerita sirah lah. Daripada cerita ni, yang kita nak highlight tadi sebenarnya macam mana kalau satu-satu orang tu dia dah cinta akan Rasulullah. Bila kita cinta seseorang tu, kita akan lebihkan orang tu daripada kita. Jadi Khubayb ni dia bagi contoh yang sangat hebat lah. Sampaikan bila ditanya kepada dia, kalau kamu digantikan dengan Muhammad sekarang okey tak? Tak mau, dia kata Muhammad ni tercucuk duri sikit pun tak boleh, aku mati pun tak apa. Setara itu dia punya cinta akan Rasulullah.
Jika benar kita mencintai Allah, tentulah kita akan berusaha untuk mendahulukan apa yang Allah suka berbanding dengan apa yang kita suka. Kita akan sanggup berkorban. Kita korbankan kesukaan kita untuk memenuhi apa yang Allah suka. Satu cerita lagi. Lebih 20 tahun sudah lah, saya bersembang dengan satu orang abang lah. Abang ni dia guru silat. Saya saja pergi bersembang je, bukan belajar silat dah. Pergi sembang dengan dia. Dia ni jenis sensitif. Sensitif ni maksud dia, kita tak boleh sentuh dia. Tengah-tengah bersembang jangan letak jari ke apa. Dia bagi siku terus. Memang sensitif. Jadi dalam sembang-sembang tu dia cerita, dia ada satu orang anak murid dia yang terbaik lah ni. Dia kata dengan anak murid ni, kalau dia lawan pun belum tentu siapa menang siapa kalah. Anak murid dia tu dah standing dengan dia dah. Satu je, anak murid lain semua tak standing dia lagi, ada satu orang. Anak murid dia pun sensitif macam dia juga. Dia kalau berlawan tu dia kata tak tahulah. Lepas tu dia buat muka sedih. Rupanya dengan anak murid ni dia dah, orang kata, berpatah arang lah. Walaupun anak murid terbaik. Apa cerita bang? Dia kata anak murid dia ni sungguh pun pendekar, tapi dia kalah dengan isteri dia. Kalah ni maksud dia ikut je isteri tu. Isteri kata A lah, padahal dia tu pendekar lah. Isteri kata B lah. Langsung tak melawan langsung. Jadi yang guru silat ni tegak lah. Bila tegak tu rupanya marah. Marah. Bila marah tu terus tak mai dah jumpa. Dan dengar cerita daripada orang, kata kalau berjumpa dengan tok guru dia, memang dia nak sapu tok guru dia. Dia tok guru dia pun akui anak murid dia tu memang standing dengan dia lah. Dia kata kalau berjumpa tu, kalau lawan zahir tak tahulah, dia kata siapa menang siapa kalah. Tak boleh zahir, dia kata aku akan pakai batin. Kata tok guru tu. Dia nak cerita tadi, sungguh pun dia tu pendekar, tapi sebab sayang sangat dekat isteri ni, dia ikut saja. Tu setara tu. Tak kenal lah, dari segi pendekar tu bagus lah. Tapi dia sayang tu tak kena tempat. Sayang tak kena tempat, ikut saja. Langsung tak tahu nak menyanggah isteri dia tu. Queen control lah. Kena queen control sungguh. Yang tu yang tok guru dia tak kenal. Anak murid terbaik standing dengan tok guru, tiba-tiba kena queen control. Dia tegak lah. Bila tegak rupanya marah. Jadi sebab dah cinta sangat tu, sanggup dia utamakan keinginan isteri dia. Kena queen control pun tak apalah. Apabila kita dicintai oleh Allah, Allah akan melindungi dan menolong kita mengatasi musuh-musuh kita. Siapakah musuh-musuh kita itu? Yang utamanya diri kita sendiri. Hawa nafsu kita, syaitan, sifat kesyaitanan yang bersarang dalam diri kita. Yang tu yang musuh utama tu. Azazil pun dia kalah dengan yang tu. Bukan ada syaitan lain mai hasut dia. Cerita riwayat juga. Sejauh mana betul cerita ni tak tahu, tapi pengajaran dia sangat bagus. Kisah satu orang abid, dia ni ahli ibadah, orang alim lah. Di kampung dia tu, orang ramai suka duk sembah satu pokok, buat amalan-amalan syirik kat situ lah. Pokok tu pula ada tuan dia, ada jin dia. Jadi abid ni dia kata daripada orang duk buat syirik kat situ, dia nak pergi tebang. Cerita ni biasa kita baca. Dia bawa kapak sebilah, pergi kat pokok tu. Dia nak tebang dah hari tu. Tiba-tiba dia jumpa seseorang di situ, iaitu jin yang merupa macam manusia. Kamu datang buat apa ni? Aku nak tebang pokok ni. Kenapa nak tebang? Pokok ni dah bawa kesyirikan. Dia kata, pokok ni aku punya. Nak tebang pokok ni, lawan dulu. Dia lawan. Bila lawan, dia dapat kalahkan jin tu. Dia duduk atas jin tu, dia pegang kapak lah. Kira dia boleh lah nak buat apa pun. Tiba-tiba jin tu kata, nanti dulu, aku ada satu tawaran. Kamu bunuh aku pun tak ada guna. Kamu tebang pokok ni pun, nanti orang kampung dia cari pokok lain pula. Kan? Tak dapat apa pun. Jadi aku ada satu tawaran. Apa tawaran ni?
Macam ni lah, pokok ni kamu jangan tebang lagi. Tiap-tiap hari aku akan letakkan duit jumlah sekian di bawah bantal, dekat kaki kamu lah. Kamu bangun pagi saja ada. Duit tu kamu boleh guna untuk yang lain-lain. Kan? Mungkin nak beli kitab ke, nak berdakwah ke, nak sedekah ke, apa ke. Dalam jumlah yang lumayan. Kita baik, dia pun balik. Esok pagi bangun tengok ada duit. Bangun pagi tengok ada duit. Seronok lah. Sampai satu hari bangun pagi tengok-tengok tak ada duit. Kata sudah, jin ni dia buat dah. Tu janji kata nak bagi duit. Dia bawa kapok, dia pergi kat pokok tu. Bila sampai kat pokok tu, jin tu pun ada situ. Ni datang buat apa ni? Nak tebang pokok lah. Kenapa nak tebang? Kamu dah mungkir janji dah. Kata nak bagi duit, tak bagi-bagi pun. Lawan. Bila lawan dia kalah. Dia tanya kat jin tu. Jin tu tanya, kamu tahu tak kenapa kamu kalah? Sebab dulu kamu nak tebang pokok ni kerana Allah, kerana agama, ikhlas. Bukan kerana keduniaan. Sebab tahu aku kalah. Sekarang kamu nak tebang pokok ni kerana duit. Sebab tu kamu kalah. Jadi yang lelaki ni tadi, dia kalah tu sebenarnya dengan diri dia sendiri, ya? Kan? Sebab tu kata tadi, kalau orang itu dicintai oleh Allah, Allah akan lindungi dan tolong dia daripada musuh-musuh dia. Dan musuh yang paling utama dalam diri dia sendiri. Yang Abid tadi dia kalah dari sudut itu. Dengan jin syaitan dia boleh bagi kalah. Tapi dia kalah dengan diri dia sendiri, menyebabkan jin syaitan pula kalahkan dia. Adakah orang yang bermaksiat itu pasti tidak mencintai Allah? Belum tentu. Ada juga yang mencintai Allah, cuma kecintaannya itu lemah, jauh daripada sempurna. Dalam kuliah yang lepas, cerita satu orang sahabat Nabi, dia suka minum arak. Banyak kali dah duk kena sebat, duk minum lagi. Sampaikan ada sahabat kata, apalah dia ni, asyik-asyik muka dia aja, teruk sungguh lah. Nabi Muhammad kata, jangan mencela dia. Sungguh pun keadaan dia macam tu, tapi dia jenis yang cinta Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai Allah sudah tentu dia suka berzikir. Ingat, zikir ni kita ajar, ingat akan Allah. Kita cinta siapa-siapa pun, kita suka nak ingat. Kalau kita tak suka ingat tu, tak cinta lah tu. Apabila kita suka akan seseorang, sudah tentu kita akan suka juga utusan orang itu kepada kita. Apabila kita mencintai Allah, sudah tentu kita akan mencintai juga utusan Allah kepada kita, iaitu Rasulullah SAW. Kita cinta satu orang gadis, nak berjumpa dengan gadis ni tak dapat. Jadi gadis ni hantar dia punya utusan. Utusan dia tu lawa ke tak lawa ke, kacak ke tak kacak ke, kita akan suka juga. Sebab kita tahu utusan ni datang daripada gadis yang kita cinta. Jadi yang kita suka utusan tu, sebenarnya kita suka akan gadis yang mengutuskan dia. Macam Rasulullah tadi, apabila kita cinta akan Rasulullah, sebenarnya kita cinta akan Allah. Kita tentu akan suka kata-kata utusan itu, kerana utusan itu membawa kata-kata atau pesanan daripada kekasih kita. Gadis tu pun bagi tahu, abang, nak tahu tak Jamilah cakap apa kat abang? Jamilah cakap apa? Dia kata dia rindu sangat kat abang, tapi tak boleh jumpa. Jadi dia sampaikan salam rindu sajalah. Kita punya seronok lah. Seronok. Apa yang dibawa, kita seronok. Apa yang dibawa oleh utusan tu, kita suka tu, kata-kata tu. Jadi kita tentu akan cinta kata-kata utusan Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW, kerana dia membawa pesanan daripada Allah, baik Al-Quran, baik hadis. Apa yang Nabi Muhammad bawa tu, kita kena suka juga, kalau betul kita suka akan Allah. Surat yang dibawa oleh utusan itu juga akan kita suka, kerana surat itu surat kekasih kita. Utusan tadi datang, dia kata, abang ni surat daripada Jamilah. Jadi kita suka akan surat tu. Padahal surat tu kertas dengan dakwat saja. Kenapa kita suka kertas dan dakwat tu? Sebab daripada kekasih kita. Jadi kitab Al-Quran yang dibawa oleh utusan Allah akan kita cintai juga, kerana itu surat daripada Allah kepada kita. Ringkasnya, apabila kita mencintai Rasulullah SAW, itu juga tanda kita mencintai pengutusnya, iaitu Allah.
hal ini bukan bermakna kita menduakan cinta. Kan, kata mana boleh cinta Rasulullah, kena cinta Allah saja. Kena cinta Rasulullah juga sebab dia utusan daripada yang kita cinta. Ni kata Imam Ghazali. Dan yang demikian itu tidaklah perkongsian pada cinta. Bukan maksudnya dua-dua cinta yang berbeza. Tambah-tambah orang yang ada ilmu hakikat, mencapai makrifat, dia pun faham. Bila cinta akan Nabi Muhammad, sebenarnya cinta akan Allah. Kerana apa saja yang daripada Nabi Muhammad itu adalah daripada Allah. Bukan maksud dia mensyirikkan cinta dah. Sesiapa yang mencintai utusan, orang yang dicintai adalah kerana orang itu utusan daripada orang yang dicintai, dan perkataannya adalah kerana perkataan daripada orang yang dicintai. Maka tidaklah melampaui kecintaannya kepada orang lain. Akan tetapi itu adalah dalil atas kesempurnaan cintanya. Kalau kita cinta pula Nabi Muhammad, kita cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sempurna. Bukan kata cinta Nabi Muhammad, cinta Allah dah syirik dah tu, ada dua dah tu. Ada. Sesiapa yang keras kecintaan kuat kepada Allah pada hatinya, nescaya ia mencintai semua makhluk Allah kerana mereka itu makhluknya. Jahat ke, baik ke, semua tu makhluk Allah. Maka bagaimana ia tidak mencintai Al-Quran? Makhluk pun dia sayang, ni kalam Allah takkan tak sayang. Rasul, utusan Allah, dan hamba-hamba yang soleh, pewaris para Nabi. Telah kami sebutkan pentahkikan ini pada kitab persaudaraan dan persahabatan. Kitab ni kita tak pernah lalui lagi. Kerana demikianlah Allah Ta'ala berfirman, surah Ali Imran ayat 31. Katakan, jika benar engkau mencintai Allah, ikutlah aku. Ikut Nabi Muhammad. Nescaya engkau akan dicintai oleh Allah. Kalau kita ikut Nabi, nescaya akan dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ni hadis riwayat Tirmizi, cintailah Allah kerana ia memberikan nikmat lah tu, memberikan makanan kepada kamu daripada nikmat-nikmatnya, dan cintailah aku kerana Allah Ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sesiapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia mencintai Allah. Nabi Muhammad, dia cinta Allah. Tiba-tiba kita cinta Nabi Muhammad, maksudnya kita pun cinta Allah. Dan sesiapa yang memuliakan orang yang memuliakan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia memuliakan Allah Ta'ala. Kita muliakan ulama-ulama, sedangkan ulama-ulama itu mereka memuliakan Allah. Maksudnya kita pun memuliakan Allah. Cuma kita jangan ambil mereka sebagai perantaraan saja. Kan dulu agama Veda, agama Hindu asalnya betul lah tu. Mereka pun percaya juga Nabi-Nabi, tapi sampaikan mereka setarakan wakil-wakil Tuhan ni dengan Tuhan tu sendiri. Lembu pun dia kata Tuhan, alam pun dia kata Tuhan, Krishna pun dia kata Tuhan, semua dia kata Tuhan juga. Dia dah setarakan macam tu, tak boleh lah. Hendaklah kita sedar, ketika orang memuliakan kita, sebenarnya orang tu dia memuliakan Allah. Dia bukan muliakan kita dari segi hakikatnya. Kan, apabila orang muliakan kita, orang ra'i kita, orang puji kita, sebenarnya mereka sedang muliakan, sedang ra'ikan, sedang pujikan Allah. Sama ada mereka tahu atau mereka tak tahu. Mereka ada belajar ilmu hakikat ataupun tak belajar. Bila orang muliakan kita, kita ingat, oh, mereka sedang muliakan Allah. Aku ni tempat laluan. Orang muliakan kita tu dah tentu kita ada buat sesuatu yang baik. Dan kita faham yang baik yang kita buat tu sebenarnya adalah pekerjaan Allah. Jadi yang orang dok muliakan kita tu, dia muliakan Allah, sama ada orang tu sedar ataupun tidak. Kerana baik kita ni adalah baiknya Allah dari segi hakikatnya. Pemurah kita ni pemurahnya Allah. Berbelas kasihan kita ni berbelas kasihannya Allah. Mulianya kita ni ialah mulianya Allah. Orang hormat kat kita sebab kita ni bijak. Kita ni orang pandai, orang hormat. Di mana-mana pun orang hormat. Sebenarnya yang bijak tu Allah. Kita ni tempat laluan. Jadi yang orang hormat tu kita kena anggap, oh, mereka sedang hormat akan Allah. Sebab yang bijak tu Allah. Kita ni tempat laluan. Kita memuliakan Nabi. Sungguh pun kita memuliakan Nabi, dari segi hakikatnya kita sedang memuliakan Allah.
Sebab Nabi tu daripada Allah. Kita ni tak ada apa-apa. Kita punya kemuliaan terfana, jadi kosong dari segi hakikatnya, kerana hanya Allah saja yang ada kemuliaan. Segala kemuliaan daripada Allah, segala kebaikan daripada Allah, segala gerak kerja daripada Allah. Semua Allah punya. Contoh dia, orang jumpa kita, orang suka tegur, orang angkat tangan, orang suka bagi salam, orang suka datang bersalam. Kalau budak-budak kecil, dia datang cium tangan kita. Kita nak berjalan di tengah orang ramai, orang buka laluan. Orang hormat kita ni, orang muliakan kita. Masa tu kita kena faham, sebenarnya orang sedang muliakan Allah. Sebab orang muliakan kita tu tentu ada sebab, ada kebaikan, kelebihan kat kita. Dan kita faham dari segi hakikatnya, kebaikan dan kelebihan tu Allah punya pekerjaan. Jadi yang orang duk muliakan kita tu, kita kena sandarkan pada Allah balik. Jangan sandarkan pada kita. Tidak kita duk rasa kita mulia lah. Orang hormat aku, sanjung aku, ra'i aku, hebat aku lah. Tapi bila kita dah belajar hakikat ni, dah tembus, semua tu kembali kepada Allah. Jadi apabila orang memuliakan kita, kita kena ingat sebenarnya mereka sedang memuliakan Allah, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Diceritakan daripada sebahagian murid yang mengatakan, adalah aku telah memperoleh kemanisan bermunajah pada permulaan kehendak berjalan kepada Allah. Mula-mula dia belajar dulu, dah dapat dah kemanisan bermunajah. Maka aku berkekalan membaca Al-Quran siang dan malam. Dia banyak baca Quran. Kemudian datang kepada aku kelesuan. Satu ketika dia jadi malas pula. Dia jadi tak banyak dah baca. Lalu aku terputus daripada membaca Al-Quran. Berhenti terus. Asal-asal banyak baca. Kemudian dia berhenti terus. Maka ia meneruskan cerita. Maka aku mendengar yang mengatakan dalam tidurku. Dalam tidur dia dengar. Jikalau engkau mendakwa bahawa engkau mencintai aku, maka mengapakah engkau tidak bermesra-mesraan dengan kitabku? Apakah engkau tidak memahami apa yang di dalamnya daripada kehalusan cercaanku? Jadi seolah-olah Allah bercakap dengan dia lah. Tapi ini bukan wahyu. Memang orang-orang soleh dalam mimpi mereka dengar kata-kata macam ni. Kadang-kadang dia bukan dalam bentuk kata-kata, tapi bila dia nak cerita kat kita, dia terpaksa karang. Yang aku dapat tu macam ni kan? Yang ni mimpi yang benar lah. Dia bukan wahyu, tak boleh kita kata ini Allah cakap dengan dia sendiri ni, bukan. Dia tak keluar perkataan yang macam tu. Memang biasa orang soleh sesekali dia dapat. Contoh lah dalam mimpi kan, orang soleh, ulama-ulama, ada yang berkata kepada dia, contohnya, wahai hambaku, aku sentiasa melihat kamu seluruhnya. Tidakkah engkau malu kepada aku? Sesungguhnya aku maha melihat lagi maha mendengar. Dia dapat dalam mimpi dia. Tapi bukan ayat Quran. Nampak macam ayat Quran yang ni, tak. Contoh lagi. Wahai hambaku, hari hidup dan hari mati kamu aku yang tentukan. Hari berjaya dan hari gagal kamu aku juga yang tentukan. Jadi mengapa engkau masih begitu berkeluh kesah? Laksanakanlah segala pekerjaan dan tanggungjawabmu. Akulah yang maha mengatur dan maha menentukan. Masa tu mungkin dia sedang menghadapi masalah, tak erti nak buat apa. Dalam tidur dia dapat seakan-akan perkataan macam ni, seolah-olah peringatan daripada Allah. Wahai hambaku, bukankah aku mata air segala sesuatu? Maksud dia punca. Bukankah aku ini punca segala sesuatu? Sedangkan engkau punya begitu banyak keperluan dan kekurangan. Mengapa engkau tidak memohon kepada aku? Ini orang yang malas berdoa ni. Rendahkanlah dirimu. Sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang merendahkan diri. Dia penjaga daripada tidur. Tuhan peringatkan aku lah. Bila berdoa ni maksud dia merendahkan diri. Wahai hambaku, segala lintasan tentang aku adalah hijab. Lintasan ni segala gambaran. Apa saja yang kita boleh gambar, kita boleh imagekan, kita boleh bayangkan, itu semua adalah hijab. Segala lintasan tentang aku adalah hijab.
jangan sesekali engkau berilahkan hijab. Akulah Allah ilahmu. Kita nak bayang, oh Allah macam ni kot, terlintas kan. Kadang-kadang tak fikir pun terlintas, oh macam ni kot. Itu semua hijab. Selagi kita boleh bayang tu, hijab lah tu. Kalau ada orang kata, oh, boleh dah ni, aku duk bayang-bayang Allah makin nak dapat dah ni. Yang dia bayang tu hijab tu, mana boleh dapat, nak bayang-bayang Allah kan. Hijab. Contoh lagi, wahai hambaku, bersabar-sabarlah atas rezekiku, kerana rezeki aku untuk kamu tidak dapat engkau bayangkan betapa luasnya. Dan aku yang tentukan bila masa tepatnya segala rezekiku itu tiba ke tangan kamu. Sesungguhnya aku maha pemurah, maha memberi. Ni duk harap-harap sangat tak dapat-dapat lagi ni kan, sampai naik keluh kesah. Tiba-tiba Allah bagi peringatan macam ni, sabar-sabarlah. Rezeki aku ni banyak, kamu tak boleh gambar betapa banyak, betapa luasnya. Dan masa nak sampai kat kamu tu pun kamu tak tahu, aku saja yang tahu. Sabar-sabar. Macam tu lah. Jadi bila dapat macam ni, yang wali-wali, ulama-ulama tadi pun hati mereka pun tenteram lah. Contoh lagi, wahai hambaku, engkau tidak dapat melihat aku dengan mata di kepalamu, maka aku kurniakan mata di hatimu agar engkau dapat memandang aku. Besarkanlah, hargailah anugerahku itu sepadan dengannya, dengan nilainya. Akulah yang zahir dan akulah yang batin. Nak tengok Allah dengan mata tak dapat, tapi dah rindu sangat dah. Jadi Allah kurniakan mata hati, dengan itulah dapat memandang Allah. Bukan menggambarkan. Kalau menggambarkan, membayangkan tu bukan, yang tu hijab. Contoh lagi, wahai hambaku, engkau memenuhkan perutmu. Ni contoh macam bulan puasa lah, makan, seolah-olah engkau yakin itulah yang melepaskan kamu daripada lapar dahaga dan kelemahan tubuh badan. Patutkah engkau demikian? Kita bila nak buka puasa kan, ni kalau makan sikit lagi lemah ni, makan sungguh-sungguh bagi kuat badan. Malam dapat daripada Allah. Tanya, wahai hambaku, engkau penuhkan perut kamu dengan makan minum seolah-olah engkau yakin yang makan minum tu dapat kenyangkan kamu. Padahal selama hari ni kamu duk belajar, aku yang bagi kenyang. Bukan makan minum tu, makan berpada-pada lah, minum berpada-pada lah. Yang bagi kuat badan kamu bukan makan minum tu, aku yang bagi kuat. Berpada-pada lah. Wahai hambaku, segala hingar-bingar, maksud dia segala yang keliling kita ni lah, ini adalah daripada aku. Segala ujian, segala keresahan, perbuatan orang kat kita semualah. Segala hingar-bingar, sama ada yang zahir dan batin ni, adalah daripada aku, Tuhan yang buat. Maka hendaklah engkau melaluinya dengan penuh bijaksana. Sesungguhnya aku mencintai hamba-hambaku yang menggunakan akal fikirannya. Kita duk kena teruk sangat dah ni, tak tahan dah ni. Allah kita guna akal fikiran, lalui, sebab semua daripada aku. Kamu nak marah kat siapa? Semua daripada aku. Ni yang tadi, wahai hambaku, ketika orang memuliakan kamu, sebenarnya mereka sedang memuliakan aku, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Kosongkanlah dirimu, kerana hanya aku yang maha mulia. Jadi biasa orang-orang soleh, dia dapat ingatan-ingatan yang macam itu, mungkin di dalam mimpi mereka. Jadi sambung cerita orang yang rajin baca Quran tadi. Mula-mula rajin, lepas tu dia jadi tak rajin, lepas tu tak baca terus. Dia dapat teguran daripada Allah dalam mimpi dia. Mungkin malaikat lah kot yang cakap kan. Maka aku terjaga dari tidur dan telah terminum dalam hatiku akan kecintaan kepada Al-Quran. Lalu aku membiasakan kembali kepada keadaanku yang sudah-sudah. Terus dia cinta balik kepada Quran, dia pun banyak baca Quran. Ibnu Mas'ud berkata, tiada sayugialah seseorang kamu menanyakan akan dirinya selain Al-Quran. Kalau ia mencintai Al-Quran, maka dia itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Bukan kata mensyirikkan Tuhan, sebab Al-Quran ni daripada Allah juga, kalam dia. Cinta Quran, cinta juga Allah. Tu tak boleh lari daripada 8 cinta yang kita cerita dulu kan. Cinta Allah, cinta kitab Allah, cinta Rasulullah, cinta As-Sunnah, cinta diri, cinta ummah.
cinta ibadah, cinta dakwah. Semua tu Nabi Muhammad suka. Kita pun kena suka semua tu. Jadi cinta Al-Quran ni macam mana? Antaranya kita suka nak baca, suka nak tahu isi kandungan dia, kita suka nak amalkan isi kandungan dia, kita suka nak sampaikan kepada orang lain, sekurang-kurangnya ahli keluarga kita. Kita ada rasa nak perjuangkan Quran, ada rasa nak pertahankan Quran. Semua tu antara tanda-tanda cinta Quran. Sahal Tusturi berkata, tanda mencintai Allah ialah mencintai Al-Quran. Tanda mencintai Allah dan Al-Quran ialah mencintai Nabi SAW. Banyak nak kena cinta rupanya. Tanda mencintai Nabi ialah mencintai sunnah. Tanda mencintai sunnah ialah mencintai akhirat. Tanda mencintai akhirat ialah memarahi dunia. Memarahi dunia ni bukan maksud kita tengking, kita benci, bukan. Maksudnya kita ambil dunia yang sepadan dengannya lah. Dan tanda memarahi dunia ialah bahawa ia tiada mengambil daripadanya selain perbekalan dan barang yang memadai ke akhirat. Yang ni termasuk zuhud. Baru ni kan kawan kita tanya dalam grup, zuhud ni apa dia? Tu antara tanda zuhud. Dia mengambil daripada dunia ni yang sepadannya saja sebagai perbekalan. Bukan kata tak boleh kaya, boleh kaya. InsyaAllah lepas daripada kitab cinta ini, memang nak buka kitab zuhud pun. Dua kitab sekaligus, kitab zuhud dan kitab adab mencari pekerjaan, supaya seimbang. Sekali kita cerita zuhud saja, sekali terus tak mau kerja, tak mau apa dah. Sebab salah faham kan. Kita buka dua sekali, kita seimbang dua-dua dah, insya-Allah. Kalau habis kitab cinta, memang cadang nak buka kitab zuhud pun. Sebab orang zuhud ni susah dah nak dapat sekarang. Perkongsian untuk malam ini. Kita punya nota tebal ni, catatan ringkas kuliah kitab cinta kali keempat, kali kelima, kali keenam. Dekat satu grup WhatsApp tu ada satu orang haji, nama dia Haji Haji Zahir ke apa ke nama dia entah. Kita punya kuliah-kuliah ni dia ambil, dia potong 20 minit, 20 minit, 20 minit. Setiap malam dia siarkan satu untuk orang dalam grup tu. Jadi saya dengar semula, saya buat catatan. Catatan ni memudahkan kita nak ulang kaji. Kalau tidak jenuh nak dengar balik. Bila timbul satu-satu masalah nak kena dengar balik. Ni kuliah yang keberapa ni orang tanya kan? Ni kuliah yang kelima, kita nak kena dengar pula, cari pula. Ada yang ni memudahkan lah. Saya nak cari pun mudah. Biasanya lepas kita rakam ni, balik ke rumah saya akan dengar sekali. Dengar sekali, lepas tu upload. Lepas tu tak dengar dah. Kecuali kalau ada apa-apa permasalahan orang tanya, baru dengar, cari balik. Ni bila Haji Zah ni buat macam ni, saya dengar sekali lagi lah. Sebab nak buat catatan dia tu. Bagus juga kan, Allah nak lorongkan jadi benda ni melalui Haji Zah tu tadi. Tak kenal pun siapa dia. Perkongsian untuk malam ini. Antara tanda kecintaan hamba kepada Allah itu ialah ada kejinakan hatinya dengan khilwah. Jinak hati ni kita bolehlah samakan dengan bermesra-mesraan. Kita bela rusa, tiba-tiba rusa ni jinak, dia mau main dekat kita kan, kita boleh cium dia, pegang tanduk dia semua. Padahal rusa ni susah nak dijinakkan, tapi ada yang berjaya dijinakkan. Maksud dia kita boleh bermesra-mesraan dengan dia. Jadi kalau kita betul cinta akan Allah, kita tentu akan peruntukkan masa untuk bermesra dengan dia. Baru betul. Bermesra-mesraan ni dengan khilwah. Khilwah ni kita biasa sebut khalwat lah. Cuma kita orang Melayu sebut khalwat ni berdua-duaan, lelaki perempuan yang bukan mahram. Khalwat yang sebenarnya tu kita bersunyi-sunyian, menyendiri, bersunyi-sunyian kita dengan Allah. Yang tu khilwah. Munajahnya dengan Allah Ta'ala dan membaca kitabnya. Kalau orang tu dia cinta akan Allah, dia akan bermesra-mesraan. Dia cari satu ruang waktu, sekejap pun tak apa, dia nak berkhilwah. Dia sajalah, bukan tengah-tengah orang ramai. Ni dia cari satu ruang untuk dia bersunyi-sunyian, berkhilwah. Di rumah ke, di mana ke, di masjid ke, di dalam hutan, gunung apa semua tak digalakkan lah. Cuma tambah-tambah dalam tarikhah Ghazaliyah ni kan kita bagi tahu hari tu, kalau nak bertapa tempat terbaik masjid. Di situ bertapalah. Sepanjang tahun nak bertapa situ pun tak apa.
Maksud dia iktikaf lah. Imam Ghazali pun dia bertapa pun di masjid. Dia iktikaf di masjid. Dia bukan cari tempat-tempat tepi kolam ke, tepi laut ke, dalam hutan, gunung, gua, bukan. Munajahnya dengan Allah Ta'ala dan membaca kitabnya. Dia rajin bersunyi-sunyian, dia baca pula surat daripada kekasih dia. Ini tanda cinta. Dia rajin mengerjakan solat tahajud, mempergunakan ketenangan malam, keheningan malam. Bagi orang yang kerja siang lah. Kalau orang kerja shift malam, dia tak dapat lah kan. Dia buat siang pula. Saya kata, saya kerja malam. Masuk pukul 8, habis pukul 5 pagi. Macam mana ni? Malam ni buat siang. Tak ada masalah. Dan kebersihan waktu. Sebab zaman Nabi Muhammad tu, zaman itu orang semua pakat kerja siang. Tak ada yang kerja malam. Kan? Jadi dia cerita macam ni lah. Buatlah ibadah bersunyi-sunyian malam. Tapi zaman sekarang orang kerja 24 jam lah. Jadi tak boleh nak pakai macam tu kan. Dia tak mau kerja malam. Nak kerja siang lah, cari kerja lain kan? Tak boleh lah. Dah rezeki kita kerja malam lah. Dan kebersihan waktu. Biasanya pada waktu malam ni, bagi orang yang kerja siang, free lah. Tak ada siapa-siapa nak main kacau. Waktu tu untuk bermesra-mesraan dengan kekasih, dengan memotong halangan-halangan. Kita tak sibuk masa tu dah. Anak pun dah tidur, kawan-kawan pun tak main cari. Tapi sekarang kita, sebab kemajuan elektrik ni, kita sampai malam kan. Dia tak boleh nak guna macam tu. Zaman dulu lepas isyak tu kira tidur dah. Dan Nabi Muhammad pun memang dia anjurkan tidur lepas isyak dan bangun. Dalam pukul 2, pukul 3 bangun kan. Zaman sekarang tak boleh nak ikut yang tu dah. Sebab kemajuan lampu elektrik ni, kita biasa akan tidur lewat. Sekurang-kurangnya darjat cinta ialah memperoleh kelazatan dengan khilwah, dengan yang dicintai. Kalau bersunyi-sunyian dengan kekasih itu kita ada rasa lazat. Itu mungkin tanda-tanda cinta. Tapi ini tak ada perasaan pun. Nak duduk bersendirian dengan kekasih itu tak ada perasaan tu. Dia tak rasa manis lah tu. Bila tak rasa manis tu mungkin belum cinta. Maka siapa yang adalah tidur dan kesibukan dengan bercakap-cakap itu lebih mengenakkan baginya. Malam dia tak mau cari peluang nak bermesra-mesraan dengan kekasih dia, dia tumpu pada tidur. Dan satu jenis lagi pula, dia tumpu pada sembang saja. Nescaya bagaimanakah sah kecintaannya? Macam mana nak kata cinta? Jadi bila kita ni duduk berkhilwah, kita nak bermesra-mesraan dengan Allah, itu satu jalan. Satu jalan lagi, kita nak meniadakan diri. Kita nak memandang hanya Allah saja, akan meniadakan diri. Kalau agama-agama lain, dia bertapa tu mungkin dia nak bersatu dengan alam. Kita tak adalah bersatu dengan alam. Kita nak bermesra dengan Allah ataupun nak meniadakan diri. Dia bersatu dengan alam ataupun nak dapat ilmu-ilmu yang gaib-gaib. Ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham. Ini satu orang wali Allah. Dan ia baru turun dari bukit. Dari mana engkau datang? Dia jawab, dari kejinakan hati dengan Allah. Maksud dia daripada bermesra-mesra dengan Allah. Dia naik ke bukit. Tapi jangan ni kita jadikan hujah. Ibrahim bin Adham duduk di bukit, dia aku pun nak duduk di bukit lah kan? Nak tinggal lah segala sembahyang Jumaat pun tinggal, sembahyang jemaah pun nak tinggal, nak duduk di bukit kan? Ibrahim Adham dia duduk di bukit pun dia turun sembahyang. Dan bukit di sana bukan macam kita ni, dia lapang saja kan. Bukit kita kalau duduk di bukit nak turun mungkin berhari-hari. Tersebut dalam berita-berita Daud alaihissalam. Saya condongkan tu. Yang ni riwayat-riwayat, dia tidak sekuat hadis. Kita nak guna pun berhati-hati. Janganlah engkau berjinak hati dengan seorang pun daripada makhlukku. Sesungguhnya aku memutuskan hubungan dengan dua orang, dua jenis lelaki, dua jenis manusia. Satu orang ni dia memintakan lambat akan pahalaku. Maksud dia amal ibadah ni dia tunda-tunda. Orang kata buat amal ni dapat banyak pahala ni, tak apalah kemudian lah. Dia tunda-tunda. Maka dia terputus.
Dan seorang lagi jenis dia yang melupakan aku, lalu ia rela dengan keadaannya itu. Dia tak ingat akan Allah dan dia rasa okey. Tak ingat Allah tak apa, okey. Jadi dua jenis manusia ni Allah putuskan daripada mereka. Tanda yang demikian itu ialah bahawa makannya kepada dirinya. Maksudnya Allah biarlah. Allah biarkan dia tu. Segala urusan diri dia tu Allah biarkan. Sebenarnya dari segi hakikatnya Allah tak biarkan. Semua maksud dia nak kata sini, maksud dia macam Allah tak suka lah. Bila Allah tak suka, Allah tak hirau dah dia tu. Macam tu lah. Dari segi hakikat dia, segala gerak orang tu masih daripada Allah juga. Ini Allah tak peduli dah. Maksud dia macam tu. Dan bahawa aku tinggalkan dia dalam dunia kehairanan. Dia ni bingung. Dalam dunia ni dia bingung. Manakala menjinakkan hati dengan selain Allah, nescaya adalah dia dengan kadar kejinakan hatinya dengan selain Allah itu. Kalau kita bergerak ke arah Maghrib, kita semakin jauh daripada Masyrik, daripada Timur. Macam itulah contoh. Kalau kita bergerak ke arah Masyrik, ke arah Timur, kita semakin jauh daripada Maghrib. Kita bergerak ke sana, kita tinggalkan yang sini. Kita bergerak ke sini, kita makin tinggalkan yang sana. Macam itulah. Dia siapa dalam hati dia tu, dia cinta Allah separuh. Maksud dia separuh lagi tu dia cinta makhluk lah. Macam tu lah. Siapa cinta Allah sepenuhnya, maksud dia cinta makhluk ni tak ada lah dalam hati dia. Pasal kisah Burak. Ni bukan Burak. Burak tu yang tunggangan Nabi. Ni Burak. Ni nama satu orang budak hitam. Hamba hitam. Yang Nabi Musa alaihissalam meminta minum padanya. Bahawa Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, sesungguhnya Burak, dia ni budak yang baik dan dia untukku. Maksudnya Allah iktiraf Burak ni satu orang yang bagus dan yang soleh. Allah suka dia. Hanya ada padanya satu kekurangan. Ada satu yang kurang. Burak ni bagus dah, tapi ada satu kurang. Nabi Musa pun tanya, apa yang kurang tu? Jawab Allah, menakjubkannya oleh angin pagi. Burak ni bila waktu pagi angin sejuk sedap tu, dia punya layan angin sejuk sampai dia lupa akan Tuhan. Ada yang tu ya. Maka ia tenang kepada angin pagi tu. Dia suka angin pagi tu. Dan sesiapa yang mencintai aku, nescaya ia tidak tenang kepada sesuatu. Jangan kita ambil yang ni sebagai hujah. Kita tak mau semua benda dah. Aku dengan Allah saja, semua pun aku tak suka dah. Dia bukan yang tu maksud dia. Bukan yang tu. Ni maksud dia Burak tadi, masa dia sukar kat angin pagi tadi, dia tak tembus dah pandang dah. Dia duk seronok dengan angin pagi tu. Satu je kekurangan Burak tu. Yang lain semua bagus. Diriwayatkan ada seorang abid ahli ibadah duduk di satu tempat yang rendang kayu-kayuannya. Dekat satu kawasan pokok banyak teduh. Pada masa yang panjang dia beribadah kat situ lah. Lalu ia memandang kepada seekor burung. Tiba-tiba nampak satu ekor burung dan telah membuat sarang pada sepohon kayu yang tinggal padanya dan berbunyi padanya. Daripada tempat dia duduk bermeditasi tu, dia nampak ada satu pohon kat sana. Ada burung datang buat sarang, burung tu duduk kat situ dan burung tu bunyi dia sedap. Jadi abid tu berkata, kalaulah aku pindahkan masjidku, maksudnya tempat ibadah dia tu, tempat ibadahku ini ke pohon kayu itu, maka tenanglah aku berjinak hati dengan bunyi burung itu. Kita tahu duduk kat bawah pokok tu lagi seronok, dapat dengar bunyi burung lagi sedap. Nak pindah duduk situ lah. Pindah duduk situ. Jadi dia nak pindah tu tadi sebab dia dah sedap dengan burung tu, sampaikan dah tak tembus dah. Dia pindah situ. Jadi Tuhan tak suka macam tu. Sedangkan dia satu orang ahli ibadah. Jadi orang yang punya cerita ni, dia cerita lagi. Orang abid itu lalu berbuat demikian. Dia pindah. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi pada zaman itu. Ni Nabi apa tak disebut nama dia. Cakap kepada abid tu bahawa engkau telah berjinak hati dengan makhluk. Sesungguhnya akan aku turunkan engkau kepada tingkat maham dia jatuh, yang tiada akan engkau capai selama-lamanya dengan sesuatu daripada amalan engkau. Maham kamu ni jatuh
kamu duduk di mahram tu, kamu amal macam mana pun, kamu tak akan boleh dapat sesuatu pun di sisi aku. Bersetara tu sebab dia berjinak hati dengan makhluk tu tadi. Sebab tu rahmat kepada umat Nabi Muhammad ni, kita ni biasanya bila kita buat salah, Tuhan tunda dia punya balasan. Orang zaman dulu dia lala tu juga, kan, selalu berlaku lala tu juga. Kaum Bani Israel ni ada yang ditukar jadi tikus pun ada, yang ditukar jadi monyet pun ada, ditukar jadi beruk. Mungkin mereka ni lah kot, bila dah ditukar jadi beruk ni, dia merasa malu, dia pergi lari duduk di gunung-gunung. Bila duduk di gunung-gunung, mereka pun duduk lukis lah kat dinding-dinding gua tu kan, duduk lukis. Mai orang zaman sekarang dia kata, oh ni manusia keturunan daripada beruk ni, ni lama dulu. Padahal mereka ni mungkin orang yang disumpah jadi beruk tu. Kaum Bani Israel tu disumpah, mereka ni malu, lari ke hutan, lari ke gua, lari ke gunung, duduk di sana, dia duduk lukis, buat tulisan dia kat dinding gua semua. Bila kita jumpa, kita kata, oh ni daripada sebelum Nabi Adam lagi ni. kita kata pula kita keturunan daripada situ lah. Padahal mereka tu daripada keturunan Nabi Adam, tapi dah disumpah jadi beruk. Yang disumpah jadi tikus pun ada. Ada hadisnya dalam Sahih Muslim ke, saya tak ingat, pernah baca. Daripada Bani Israel, kaum Bani Israel juga, mereka dibuat salah, tiba-tiba kaum tu hilang. Bila orang pergi cek di tempat kaum tu, mereka jumpa tikus. Yang ada tikus saja. Jadi mungkin mereka ni dah ditukar jadi tikus. Jadi orang zaman dulu biasanya kalau buat salah, ramai yang kena lala tu juga. Cuma umat Nabi Muhammad ni biasanya ditangguhkan, lambat kita nak kena. Jadi tanda cinta itu sempurnanya kejinakan hati dengan munajah dengan yang dicintai, sempurnanya bernikmat-nikmatan dengan khilwah dengan dia, dan sempurnanya keliaran hati daripada setiap yang mengeruhkan khilwah dan mencegah dari kelazatan munajah. Dan tanda kejinakan hati ialah kembalinya akal dan faham seluruhnya yang tenggelam dalam kelazatan munajah, seperti orang yang menghadapkan pembicaraannya dan bermunajah dengan orang yang dirinduinya. Apabila dua orang berkasih, dia sedang bermesra-mesraan, sedang duduk sembang, kita tegur pun dia tak perasan, dia tak mau hirau dah pun, padahal kawan kita kan. Dia duduk di taman tasik satu bangku dengan kekasih dia, kita tegur pun dia tak hirau lah, sebab dia tengah bermesra-mesraan. Kalau dia pandang kita sekejap pun, dia angkat tangan lah, dia sambung balik, kan? Jadi kita waktu malam tu kita sesuai lah yang tu, cari satu ruang untuk kita berkhilwah, bermunajah, bermesra-mesraan dengan Allah. Dan berpenghabisan kelazatan-kelazatan ini pada sebahagian mereka, sehingga ada ia dalam solatnya dan terjadilah kebakaran di rumahnya, lalu ia tiada merasakan yang demikian, rumah dia terbakar. Ni ada cerita dia, tapi Imam Ghazali tak sebut siapa orang dia. Pernah terbaca, rumah orang tu terbakar, dia tengah semayang, tapi dia tak perasan. Dan satu lagi, dipotong kaki sebahagian mereka disebabkan penyakit yang menimpa dirinya, dah ada kuman dah kaki dia tu, dan dia itu di dalam semayang. Nak potong masa semayang, dia rasa sakit, dia semayang. Bila semayang, dia tak rasa apa-apa. Kalau tak salah, Sayyidina Umar pun ada juga macam tu. Sayyidina Umar ke siapa ke, kaki dia terkena panah. Adalah seorang sahabat Nabi. Kita tak apa, dia semayang sunat dulu. Dalam semayang tu cabut lah. Cabut, dia tak rasa. Padahal panah ni kalau nak cabut memang sakit lah. Mata kail masuk pun sakit kan. Panah masuk, dia sangkut pula tu. Nak tarik tu. Manakala telah mengeras kepadanya kecintaan dan kejinakan hati, nescaya jadilah khilwah dan munajah itu cahaya matanya. Kalau betul dia cinta, kata berkhalwat ni memang dia suka lah. Khalwat yang ni lah, khilwah, bukan berkhalwat dengan tu, di mana ia menolak dengan itu akan semua keduka citaan. Dia rasa seronok, sedih pun hilang, penat pun hilang, sebab seronok tadi bermesra-mesraan dengan kekasih. Bahkan kejinakan hati dan kecintaan itu menghabiskan hatinya, sehingga ia tidak memahami akan urusan duniawi selama tidak berulang-ulang berkali-kali kepada pendengarannya.
Macam orang tengah sembang dengan kasih tadi lah, banyak kali panggil barulah dia perasan, sebab dia duk layan sangat sembang ke kasih dia tadi. Seperti orang yang asyik yang bimbang, maka dia berbicara dengan manusia dengan lidahnya dan kejinakan hatinya pada batiniahnya dengan mengingati kekasihnya. Dalam dia duk sembang dengan kita tu nampak macam sembang dengan kita, tapi hati dia duk ingat kekasih dia juga. Orang yang cinta itu ialah orang yang tidak tenang hatinya selain dengan yang dicintainya. Qatadah berkata tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram dengan ingat akan Allah. Ketahuilah, dengan mengingat akan Allah, hati jadi tenteram. Tiba-tiba kita ni duk zikir, ingat akan Allah, tak tenteram juga. Maksud dia jauh lagi lah tu. Kalau ada kurang sikit, okey, kerisauan kita kurang sikit, kemarahan kita kurang sikit, kebimbangan kita kurang sikit, kesedihan kita kurang sikit apabila kita ingat akan Allah, yang tu baguslah. Tapi kalau tak berkurang juga, setara tu juga, jauh lagi lah perjalanan. Kata Qatadah, aku banyak berkata-kata tentang dia, lalu jinaklah hatiku dengan dia. Jadi nak mesra-mesra hati dengan Allah ni, kena banyak berbicara tentang Allah, bukan tentang zat dia. Zat dia kita tak sampai nak bincang. Maksud dia cerita tentang agama lah. Apa yang banyak kita suka sembang, yang tu lah yang menguasai, yang dominan dalam hati kita. Kalau kita banyak sembang pasal kenderaan, kebesaran kenderaan akan masuk dalam hati. Bukan banyak, terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kita duk sembang pasal Gusti, suka tengok Gusti, kebesaran Gusti masuk dalam diri. Terlalu banyak sembang pasal hantu, sihir kan, orang tu kena sihir, orang ni kena sihir, duk sembang yang tu saja, kebesaran tu akan masuk dalam diri. Bukan kata tak boleh sembang, boleh. Tapi kena sembang yang agama yang Allah ni banyak. Masa remaja dulu saya pernah duduk surau. Masa tu kampung dia tak ada lampu jalan tak ada. Habis sembahyang isyak tu, lepak-lepak kat surau, orang cerita hantu pula. Cerita hantu. Bila cerita hantu, kebesaran hantu tu masuk dalam diri, kita jadi takut nak balik. Jadi takut nak balik. Ada seorang kawan tu, dia suka ikut jemaah tabligh. Kita tak apa, kita cerita kebesaran Allah. Cerita. Bila kita cerita kebesaran Allah, kebesaran makhluk keluar, kebesaran Allah ada dalam diri. Tapi memang berkesan pun. Duk sembang, cerita-cerita kebesaran Allah, jadi berani. Dah hilang dah cerita takut akan hantu tadi. Bila kita duk cerita pasal hantu, kebesaran hantu masuk dalam diri. Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesiapa yang merasakan keikhlasan kecintaan kepada Allah, nescaya yang demikian itu menyibukkannya daripada mencari dunia dan meliarkan hatinya daripada semua manusia. Matraf bin Abu Bakar berkata, orang yang cinta itu tidak bosan-bosan dari pembicaraan kekasihnya. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Daud, dustalah orang yang mendakwakan akan kecintaannya kepadaku. Yang ni bukan hadis. Orang tu kata cinta, tapi apabila datang malam, maka ia tidur jauh daripadaku. Pasal jaga malam ni, kita niat saja pun dah okey dah, dapat dah pahala tu. Pahala berjaga tu dapat dah sikit. Niat saja walaupun tak bangun. Jangan tak niat langsung. Tidakkah setiap yang mencinta itu mencintai bertemu dengan kekasihnya? Maka adalah aku ini maujud bagi orang yang mencari aku. Kan ada hadis kata, pada 2/3 malam Tuhan turun ke langit dunia. Cuma kita jangan faham Tuhan dia naik turun zat dia. Kalau kita faham Tuhan naik turun zat dia, sama dengan agama-agama lain. Macam agama Hindu lah, Tuhan boleh naik turun. Kalau Salafi Wahabi dia percaya macam tu. Majoritinya Tuhan turun pada 2/3 malam, turun sungguh. Kita kalau tak sampai muka syafah kita takwil kan. Maksud dia tentera dia turun, malaikat-malaikat yang mengamin, yang bawa doa tu semua dekat dengan kita. Waktu itu maksud dia Allah dekat dengan kita, mudah kita doa apa dapat. Bukan maksud zat dia turun naik. Yang turun naik ni kita kata makhluk kan. Allah dia mana boleh naik turun. Musa berkata, wahai Tuhanku, di manakah engkau? Bukan dia tanya tempat ni.
Ini bukan tanya tempat, ni dia bertanya tentang kejauhan. Aku bermaksud kepada engkau. Di manakah engkau Tuhanku? Aku ni dah rindu dah nakkan kamu ni. Allah Ta'ala berfirman, apabila engkau bermaksud saja, maksud dia engkau telah pun usul, telah pun sampai. Kita ingat saja Allah, maksud dia dah sampai dah. Telah pun sampai. Yahya bin Ma'az berkata, sesiapa yang mencintai Allah nescaya ia memarahkan dirinya. Ini bukan benci diri ni dah. Yahya berkata lagi, sesiapa yang tidak ada padanya 3 perkara, maka tidaklah ia orang yang mencintai. 1, mengutamakan kalam Allah Ta'ala di atas perkataan manusia. Yang kedua, mengutamakan bertemu dengan Allah Ta'ala daripada bertemu makhluk. Yang ketiga, mengutamakan ibadah daripada melayani makhluk. Cuma jangan kita sampai tak mau layan manusia langsung, kan? Kita layan manusia juga tapi tembus. Tu kata ilmu hakikat tu, kan? Kita duduk di tengah orang ramai pun boleh uzlah. Boleh uzlah walaupun tengah orang ramai, sebab kita memandang tembus. Bila kita belajar ilmu hakikat, tengah berniaga pun tembus juga. Tengah berniaga pun tembus. Sebab dia ingat akan Allah. Dia nampak semua yang dia pandang tu, dia tahu ni semua daripada Allah. Tembus juga. Tak boleh kata tinggal berniaga lah, kan? Sebab nak beruzlah, nak dengan Allah saja dah. Dia rasanya setakat itulah kot untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Wabillahi